بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan ke-13-nya kalam. Artinya kalam ni adalah sifat wajib Allah Ta'ala, dengan mana wajib bagi Allah ada sifat kalam. Artinya berkata-kata yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia berkata-kata Allah Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa, tiada dengan huruf dan tiada dengan suara, tiada permulaan dan tiada kesudahan, yakni bukan dimula berkata-kata tiap-tiap sesuatu perkataannya kemudian diam, dan tiada dahulu kemudian berkata-kata itu, dan tiada menyerupai dengan segala yang baru sekali-kali berkata-kata Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang wajib. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dialah masih memberikan limpah kurnia dia pada kita, membolehkan kita ada atas muka bumi ini dengan segala limpah kurnia dia. Alhamdulillah, besar limpah kurnia dia kat kita, dapat Islam. Yang disyariatkan Islam tu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mak ayah kita Islam, kita pun dapat Islam sama. Alhamdulillah, dengan Islam kita peroleh itu, dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia telah mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, syukur diberi kita kesedaran untuk nak belajar dan faham pelajaran agama. Syukur diberi kita dengan nak faham itu, maksudnya mensyukuri nikmat akal yang diberi. Yang akal ni nikmat besar dia adalah faham, dan besar sekali faham bab akal ni, faham ke Allah, kenal Allah, perasan ke Allah, ada perasaan ke Allah. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita pula duduk di tempat mulia, dipertemukan dengan orang-orang yang mulia, duduk pula majlis yang mulia untuk membicarakan zat yang mulia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Duduk pula pada malam yang mulia, malam Jumaat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, sambungan kita seterusnya sifat ke-13, sifat terakhir yang muktamad, sepakat, yang tak boleh ditolak dengan dalil akal nakal. Bahkan memang sabit akal nakal, mesti Allah ni dia ilah, dan antara sifat ilah dia khas kita bicara yang ke-13 ni kalam. Mustahil di sebaliknya besok. Jadi hujung adalah ni, nisbah hujung ni khas bicara sifat ma'ani dia ketujuh lah: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baik, atas namanya kalam. Dan bila kata kalam ni sifat wajib pada Allah Ta'ala,
Yang mana wajib bagi Allah. Wajib sini wajib akli, dengan mana akal tak boleh menerima sama sekali Allah ni dia ilah, dia Tuhan, dia sempurna. Dia yang jadikan semua makhluk ni serba tak ada, serba kekurangan. Tiada apa yang ada pada makhluk ni melainkan semua limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Mana mungkin Allah Ta'ala dia tak sempurna. Antara kesempurnaan dia kalam dan wajib ada sifat kalam. Wajib bukan makna ada sifat kalam mendapat pahala, tak ada sifat kalam berdosa, bukan. Itu takrif wajib syar'i. Kita duk belajar bab tauhid ni, dia adalah wajib akli. Apa makna wajib akli? Mesti ada pada Allah Ta'ala sifat kalam, mustahil di sebaliknya. Satu jauh beza antara makna wajib akli dengan wajib syar'i. Yang tu asas-asas belajar dulu kita tempuh dah tu. Siapa tak dan belajar hak dulu, tak biasa dengar pembincangan, tu yang istilahnya kecap lah, kecap tacap, apa laninya bahasa-bahasa kan. Cari balik lah apa benda yang tak dapat tu. Munasabah kita guna cerita sukan-sukan Olimpik kan, walaupun saya banyak tak setuju sukan Olimpik tu. Banyak acara dia semua pakai sependa, seluar pendek, tak semayang lah, cerita lah kan. Betul kan? Bukan tahu, tengok tak? Oh, tak ada handset, mutakin, cerita lah. Acara-acara kemuncak dia semua pakai sependa. Semua pakai sependa. Cukuplah saya sebut itu, padahal saya kena urai Olimpik tu. Tapi nak kata, kalau kita lah masuk acara lumba basikal saja, kita dah masuk-masuk tu, kita dah orang dah 3 round mendahului kita. Macam mana? Biar itu ya, lantak dia 3 round macam tu. Macam mana? Kita kena ada istilahnya apa lah, zaman saya dulu, saya kursus perguruan, dia ada dipanggil, kena ada lompatan saujana. Macam mana? Dia kalau dikayuh macam tu, kita 3 round dia potong, mana boleh. Itu lari kan, kayuh lah tu. Sampai dia pusing macam ni, kita pusing piung piung piung. Macam tu. Ni kita baru main-main 13. Satu macam mana? Wah. Cuba Khalis cerita sikit. Kalam macam mana? Samak macam mana? Basar macam mana? Dalil macam mana? Ta'aluk macam mana? Makni apa dia? Salbiah apa dia? Nafsiah apa dia? Orang lain tumpang sama. Habis-habis tak ada, cari talian hayat. Oh, saya tak apa ingat lah tu. Jumpa orang ni pula, sembang lagi. Jadikan rakan sebaya kita ni sebagai mentor mentee. Itu istilah pendidikan juga tu. Orang yang boleh membantu kita untuk faham apa yang telah kita tertinggal. Pondok macam tu. Satu ada pengajian am macam ni, istilahnya pengajian umumi macam ni. Walaupun budak mari, tapi dia boleh dapat faham pelajaran orang tua-tua. Dan orang tua-tua mari, dia boleh faham pelajaran walaupun yang budak-budak punya. Pasal apa? Sekali semua. Ada bab khas, yang khas lah kan? Cuma kita ni satu je tenaga utama mengajar ni. Apa saya ajar telan semua. Am ke, khas ke, kecil ke, besar ke. Tu yang ada syarat-syarat mengaji tu. Cuma kita buat awal-awal ni, rasmi pun belum nama buka pondok lagi lah kan, tapi orang nak datang tu hal. Antara syarat-syarat tu memang nak mengaji, mestilah tu. Tak nak mengaji, dadah apa mari sini, mesti nak mengaji. Kalau memang nak tu, alhamdulillah, kecil tapak tangan niru saya tak dah kan. Kalau ambil datang mai sini semata-mata nak cari kesempatan dan peluang-peluang tertentu, please excuse me about that lah. Please go back to your place. This is not the place that you can enjoy yourself like that. Okay? Bunyi yang putih sikit lah. Tak faham tu tanya lain. Hadha laisa al-makanu alladhi anta tamatta' bi nafsika bima turid
bima turidu nafsuka. La hadzal makanu alladhi anta tujahidu an tattabi' Allah wa rasulah. Dia faham tak itu? Tak faham lagi? Ngaji lama sikit. Tu saya pandai Arab dengan putih tu. Melayu biasalah. Kalau Urdu saya boleh tu, saya atur lagi, saya cakap Urdu lah. Geram sikit. Cerita apa? Kalau syarat datang sini, mesti nak. Dah nak duduk sini pula dengan segala syarat dan rukun dia. Saya belum tulis dan orang kata apa? Zahirkan dia dengan perkataan lah. Dengan perkataan belum ni, baru nak cakap sikit lebih kurang. Dan belum zahirkan dia dengan tulisan lah. Nanti ada juga nanti insyaAllah. Tapi kalau orang dah faham sistem pengajian ni, kalau tak tulis pun guna pakai je apa yang something that being understood as a student, what should we be, what action we should act as a student. Tengok dekat putih geram. Apa sepatutnya tingkah laku yang sepatutnya kita berkelakuan sebagai pelajar. Even you are my son, you know, that's one thing. My son. And kalau my daughter sudah sampai lagi lah. I'm my doctor, tu lain hal kan. Boleh juga my doctor kan. Tapi belum rasmi lagi, tak ambil perubatan apa lagi pun kat dia. That's my doctor. So I'm talking about my son, my daughter. Even you are my son. Here you are my student. My son and my student. Dua takluk ada. Yang lain anak lah juga kan, umur kecil kan. Student. Jadi ada common sense yang sebagai pelajar macam mana. Kat sekolah kebangsaan pun kita tak diajar pun macam-macam akhlak yang secara rasmi kan. Tapi macam pandai je peraturan sebagai pelajar sekolah. Mai sini dia macam bodoh pula, macam tak ada peraturan. Boleh faham kan? Kalau duduk dalam sekolah, boleh tak masa persekolahan keluar daripada kawasan persekolahan tanpa keizinan guru besar? Boleh tak keluar? Sama lah macam ni, walaupun tak ada pagar. Kau nak jogging ke, kau nak basikal ke? No. This the place you study, you must ask permission from me. I'm the owner of this place, you know. Saya cakap putih, saya geram tu. Even you are old man. Kacau sikit kan. You come here as a student, you must act as a student lah. Mesti sebagai pelajar lah. Kalau tak boleh nak ikut undang-undang, jadi buat undang-undang sendiri, kau balik rumah kau sendiri, kau buatlah undang-undang kau sendiri, ni bukan tempat kau. Kasar sikit lah. Can you understand me? Baik, can you understand me? Nak jogging pun jogging kawasan ni, naik bukit turun bukit, track pun dah ada, pusing situ. Pusing. Jangan pergi luar. Masalah, itu orang tengok ni siapa ni, tak bisa tengok ni, nak kata Cina, nak kata Melayu. Mana ada Cina kawasan Bangga Batu ni? Totek. You pusing sini sudah. Abang bedak pun lorong masuk tu, sampai tengok ada tok buyung tu, kau nak balik sini. Sebab dia ada benda-benda orang mata lalat juga. Susah sikit. Jadi kita pun memang tak ada pagar lagi. Pagar kita iman, takwa, insya-Allah. Pagar kita iman. Saya ngajar arwah batih pun macam tu. Masa mari sini memang itu syarat dia nak. Kalau nak, dia memang boleh pagar dia. Syaitan pun tak wani datang. Kau nak kata itu. Tapi mesti ciri-ciri syaitan tak wani datang tu adalah, jangan buat perangai syaitan sini. Syaitan lagi, dia lah syaitan besarnya. Dia lah jin besarnya. Dia lah minal jinnati wan nas tu. Baik. Jadi kita nak belajar 13. Itu asas saya sebut. Kalau main-main tengok 13 dah. Mana 12 lagi? Kecap lah. Carilah siapa-siapa boleh sembang. Boleh tak buat kesimpulan, buat satu resolusi, formulasi, kawaid, apa? Mesti lah. Mesti. Baik pelajaran ni, pelajaran tauhid, nahwu, sorof, yang tu yang saya bawa ajar lah.
Ada banyak benda lagi pelajaran nak belajar. Baik, sekali lalu sebut itu. Baik, jadi kita nak bicara ni kalam wajib tu wajib akli. Mana tahu wajib akli? Wajib bagi, wajib pada. Kita jumpa dah. Kalau wajib atas, itu makna wajib syarak. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat kalam. Dan bila kata sifat, sifat ni mesti berdiri di zat. Sifat mesti ada di zat. Sifat tak boleh wujud dengan sifat semata-mata. No. Zat pun tak ada zat yang zat semata-mata zat tanpa sifat. Tak boleh. Takkan ada. Takkan ada. Satu kita sebut la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Allah nama dia Allah. Apa yang nama Allah? Zat yang bernama Allah, dan zat ni mempunyai sifat ketuhanan. Dan bila sifat ketuhanan, apa ciri besar ketuhanan? Dia mesti sempurna, tak hajat pada sesuatu. Kita jumpa tu nanti kesimpulan belakang kita sebut awal-awal itu pun saya ada sebut dah. Ketuhanan ni dua ciri besar dia. Dia mesti tak hajat pada sesuatu, dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Pasal dia ilah. Tak ada dah ilah bersama dengan dia. Sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, tak ada siapa kongsi dengan dia. Wahdahu la syarikalah. Jadi bila Allah nama dia, tentu ada zat yang akan dirujuk, tentu sifat besar dia atas nama sebut la ilaha illallah, dia sifat ilah. Istilah Arabnya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Bila sebut Tuhan, Tuhan ni apa? Yang mentulah melayakkan dia disembah. Kalau dia tak suruh kita sembah, kita pun we should sembah dia. Wajib atas kita. Yalzimuna, wajib kita. Maksud apa? Dia bagi jadi kita. Dia bagi jadi kita. Takkan kita tak ada perasaan apa-apa. Yang itulah iman yang kita nak bina. Iman taklid yang kita, Tuhan kita Allah, yang tu lama dah ada. Yang kita nak bina ni apa? Iman kasbi, iman yang kena usaha, iman nak kena mujahadah, iman yang kalau ada benda salah kena tinggal, iman yang tak ada taat kena cari taat. Kalau taat tu pun taat bodoh-bodoh, hanya taat jasad, cari bersama dengan tu untuk taat pula, taat qalbi, qalbi pun boleh taat. Kalau taat tu taat anggota, nampak macam khusyuk je. Tak, khusyuk ni perbuatan hati, bukan khusyuk anggota. Jadi kena upgrade sentiasa. Macam mana sampai bila nak upgrade ni? Ni sebab bab menzahirkan kehambaan ni. Nabi sebaik-baik, seabdul makhluk pun sentiasa upgradekan diri dia untuk menzahirkan ketakwaan dia dan kehambaan dia pada Allah Ta'ala. Tambah muka sekupang kita kan. Baik, itu sikit ke sana. Jadi asal sebut kita duk bicara ni la ilaha illallah, Allah saja bersifat uluhiyah. Bila Allah tu nama, sabit zat. Jadi antara sifat yang melayakkan dia jadi Tuhan tu, dia mesti ada sifat kalam. Dan kalam ni mesti sabit di zat dia. Dan terjemah kalam ni berkata-kata. Berkata-kata tu imbuhan dengan mana? Mempunyai sifat kata. Mempunyai sifat kalam. Maksudnya sifat kalam tu ada sungguh di zat dia. Kita baru belajar, orang baru nak tengok bahasa, baru nak belajar sistem-sistem ilmu ni, nak orang kata pun nak boleh follow, nak boleh ikut pelajaran ni, apa sebenarnya duk belajar, apa yang nama belajar tu apa, pondok ni sebenarnya belajar apa, nak faham apa. Memang dimakan masa nak tu. Pasal kita belajar kat luar lain, memang lain, sangat lain. Macam apa? Kat luar, tambah masjid surau, ceramah ya, banyaknya. Kadang motivasi ya. Perang. Awal Muharram ni kita berpuasa, berperang. Oh itu ya. Tu ya. Orang tengok pun sampai 3,000, 4,000, 5,000. Habis subuh tak bangkit. Siapa dia tu tak tahu. Tapi contoh je kan. Ada tak? Kita pondok kan macam tu. Kita pondok ni ada disiplin yang kita nak ambil ni sebab ilmu, amal, macam-macam benda lah. Macam benda. Baik.
Jadi Allah dia saja ilah, dia saja bersifat uluhiyah, dia saja yang selayaknya untuk jadi Tuhan. Selain pada dia memang bukan Tuhan. Dan Tuhan dengan mana? Tempat bergantungan, tempat yang kita ni berpunca daripada dia, yang semua makhluk ni asal usulnya dari Allah kan? Tu kena faham tu, Tuhan tu. Dengan itulah dia layak disembah. Makhluk tak ada layak disembah, makhluk tak layak untuk ada nama pergantungan dan pengharapan mutlak, tak ada. Makhluk ni hanya atas laluan, sandaran, wasilah, jalan, itu saja. Kalau dapat dengan makhluk sekalipun, atas perjalanan jasad, perjalanan sabab, cause effect, ambil makhluk tu pun dengan disiplin, mana yang dibenarkan, mana tak dibenarkan dalam hukum syarak. Dapat, rujuk Allah Ta'ala. Tak dapat, jangan putus asa, cari sabab, pasal ditaklif usaha. Dengan atas kayu ukur dia, mana yang dibenarkan, tak dibenarkan dalam syarak. Tu khas mengaji fiqah. Itu kita. Tauhid mesti. Bila pun tauhid. Duk diam pun tauhid, bodoh pun tauhid, alim pun tauhid, lelaki pun tauhid, perempuan pun tauhid. Hafiz pun tauhid, hapus pun tauhid. Kanak-kanak pun tauhid, orang tua pun tauhid, semua tauhid. Hidup tauhid, mati tauhid. Wajib tu, fardu ain tu. Baik. Atas kata sifat kalam, kaedah linguistik, kaedah bahasa dia apa dia? Dengan kalam lah Allah berkata-kata. Yang berkata-kata ni siapa? Kalam ke Allah? Allah. Tapi Allah berkata-kata dengan kalam. Allah melihat dengan basar, dengan sifat basar. Allah melihat ke sifat basar melihat? Allah lah melihat, takkan sifat basar melihat, tapi melihat dengan sifat basar, ataupun melihat dengan basar dia, dengar dengan sama dia, hidup dengan, itu bahasa, cara bercakap, qawaid al-lughawiyah, kaedah-kaedah bahasa, kaedah-kaedah percakapan. Jangan jadi macam Mu'tazilah tu. Allah berkata-kata dengan zat dia, melihat dengan zat dia, mendengar dengan zat dia, kuasa dengan zat dia. Orang tak sebut macam tu lah. Kaedah linguistik ni berkuasa dengan kudrat dia, menentu dengan rodat dia. Inkishaf ilmu, dah sebut lah. Inkishaf untuk tahu nyata, terang, jelas dengan ilmu dia. Boleh tahu masin, pedas, wangi. Inkishaf dengan ilmu dia, dengan samak dia, dengan basar dia. Masing-masing dengan penamaan masing-masing pula tu. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah macam ni. Jadi dengan kalamlah Allah berkata-kata. Dan bila Allah Ta'ala berkata-kata, prinsip sifat Allah Ta'ala ni, zat dia qadim, sifat dia qadim. Jadi Allah berkata-kata ni bila? Bila ada sifat kalam ni di zat dia, bila? Azali lagi lah. Satu Allah berkata-kata, bukan bila ada makhluk baru dia berkata-kata, bukan macam tu. Atas kita bicara sifat, tentulah sifat macam mana kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Bahkan sebelum ada tu, zat Allah qadim, segala sifat Allah Ta'ala, khasnya sifat ma'ani dia qadim. Even sifat salbiah dia, yang sifat adamiyah tu pun qadim. Kidam, baqa', mukhalafah, lil hawadis, sekian binafsi, wadaniyah, qadim. Hatta kita tak bahas dalam kitab ni, apa dia? Ma'nawiyah tu pun qadim. Satu atas kita bercara berkata-kata ni bukan nak cerita perbuatan berkata-kata, tapi berkata-kata dengan mana ada sifat kata pada Allah Ta'ala, ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Satu, bila lagi ada zat, bila lagi ada sifat kalam ni pada Allah Ta'ala, qadim, sedia, siap. Tu kena faham bahasa tu, kena faham apa. Kita nak bicara apa ni? Kita bukan bicara fi'il, kita bukan cerita fi'il. Kita cerita
Sifat. Sifat apa? Sifat apa? Ma'ani. Nama sifat ma'ani. Bahasa lain dipanggil sifat zatiyah. Pasal apa sifat zatiyah? Dia sifat yang sabit di zat. Macam mana sabit zat? Macam itulah sabit sifat ni. Sifat zat ni dengan zat berpisah tiada. Sabit zat mesti sabit sifat ni. Sifat zat dan zat Allah Ta'ala berpisah tiada. Dalam tu bahasa-bahasa ulama kita. Saya ni copy and paste je. Orang cerita. Satu, kita punya pelajaran ni bukan saya reka-reka. Tak, subhanallah, mana ada nak reka. Semua ambil pada mulut-mulut tutup guru kita. Satu sampai ke saya. So, sampai ke hampa pula. Tu. Kita ada salah silah ilmu. Ada proses ilmu. Semua melalui proses berguru. Berguru. Dan kaedah berguru pula, kalau pisang, keluar anak pisang, sama tak anak pisang dengan mak pisang? Memanglah anak pisang kecil, memanglah tak sama. Saya bukan tanya tu. Sama nak nanti pisang tak? Ke nanti anak pisang keluar buah durian? Ada. Kalau mak pisang tanduk, anak takkan pisang janggut. Ada ke pisang janggut? Contoh dah tanduk tu dia bunyi janggut sikit. Takkan keluar mak pisang nangka, anak pisang mai? Mana mau. Impossible dari segi adat. Tak maunya. Pisang nangka. Itu kot saya sebut misal. Jadi apa maksud saya nak cerita ni? Kalau melalui proses perguruan betul, itu ikut salur galur ilmu yang betul, macam mana Tok Guru, macam itulah anak murid. Macam tu lah, sama. Cuma semestinya anak murid dengan mak dengan Tok Guru ni memanglah, saya dengan Tok Guru saya pun jauh beza. Itulah menunjukkan Allah Ta'ala dia tak cabut ilmu ni, melainkan dengan mati kan orang-orang yang handal-handal, pakar-pakar dalam ilmu ni, nanti tinggal ni makin lama makin beleng, makin bodoh, makin bengong, makin tak reti, makin bengap. Macam tu. Nipin. Dan tu yang dia akan sampai Imam Mahdi, Dajjal, Imam Isa datang bunuh, Yajuj Majuj, sampai kiamat. Nipin. Ini zaman lah ni memang nipis macam-macam lah. Nipis je. Allah. Jadi yang nak mempertahankan supaya jangan hilang tu apa? Tempat macam kita lah. Sekolah kebangsaan tak ada lah. Dia pergi DPR je. Berani lah zaman lah ni. Kalau ada pun lain apa benda yang dia nak capai. Hatta kalau nama sekolah agama pun lain apa benda objektif yang nak dicapai tu. Hatta kalau yang sekolah yang bernama Ulil Albab tu sekalipun, lain benda yang dia nak capai. Hafal Quran, budak-budak cerdik. Memanglah dia panggil budak-budak cerdik. Cerdiklah budak-budak. Pukul 7 sampai pukul 9 dia boleh hafal 2 muka dia, 3 muka, 3 line dia boleh hafal. Budak cerdik. Straight A. Cikgu tak masuk kelas pun dia boleh panggil, awak masuk kelas nanti buka muka surat ni. Saya nak bagi awak mengajar awak, kawan-kawan awak. Bantu mereka untuk faham tajuk ni. Boleh cikgu, insya-Allah. Guru tak masuk tak apa, bagi anak murid dia. Betul macam tu kan? Budak MRSM macam tu kan? Tak ada seorang MRSM macam ni. Ada. Dia orang punya pelajar macam tu. Apa saya nak sebut tadi? Dia orang punya objektif lain. Walaupun nama Ulil Albab, ada tahfiz Quran, macam mana? Hari ni hafal, tak ada mengulang. Dia bukan matlamat untuk jaga Quran. Dia nak jadi sebagai orang yang pernah lalu hafal Quran saja. Hanya Quran apa pun tak tahu. Jadi siapa-siapa yang dah hafal Quran jangan jadi macam tu lah. Baik yang dah habis, baik yang belum habis. Baik yang dah dapat syahadah, baik belum dapat syahadah, sama. Jadi hafal Quran apa? Quran tu nak jadi darah daging kita, Rabi'ah qulubina. Benda yang paling menyeronokkan dalam hati sanubari kita. Tak ada benda kita seronok melainkan Quran. Tapi Quran baca betul lah, jangan baca salah. Hafal pun mesti hafal betul. Nak pastikan bacaan kita betul baru hafal. Jangan hafal yang salah lah. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Panjang pendek tak kena. Wasabiqati sabqa. Mana boleh panjang main harakat itu, tampos lagi pun tahu. Yauma tarjufu rajifah.
Panjang buat apa tu ketampar lagi. Mana boleh panjang apa yang tak panjang, mana boleh pendek apa yang panjang. Sebelum boleh baca jangan menghafal. Haram menghafal sebelum boleh baca dengan betul. Adik kita kalau dia merangkak, cuba suruh dia berlari macam. Berlari pecut. Kau merangkak nampak kelakar kan? Dia baru belajar panjat. Faham saya sebut apa? Faham kan? Apa? Kita dah kata lari pecut 100 meter. Ataupun lari berhalangan kan? Nampak lari ada pagar halang 10. Dia baru belajar bertatih. Kita dah suruh dia berlari pecut. Boleh tak? Boleh tak? Sama macam tu. Quran tak boleh baca lagi panjang pendek, tiba-tiba nak hafal. Nanti dulu. That's not the way. Baca dulu. Kalau dah boleh baca, hafal. Mesti panjang pendek kenal. Dah hafal benda salah, nak betulkan bukan senang. Juga disiplin ilmu. Ilmu ni tak boleh langkau-langkau. Ikut step by step. Ikut sequence dia. Takkan darjah 1 masuk darjah 6. Dulu ada kelas lompat-lompatnya tu. Dulu ada. Zaman saya tak ada lah. Ada budak-budak cerdik tapi dia takkan lompat kelas lah. Tak ada. Zaman saya sekolah kebangsaan tak ada. Tapi masa saya sekolah agama ada. Zaman saya ada lagi. Ada budak umur 12 tahun, masuk 13, umur 13. Sebelum tu dia pernah belajar jurumiyah, tasrif. Bapak dia panggil ada ustaz main mengajar kat rumah dia. Jurumiyah dalam kepala, umur 13. Dia masuk tu, budak-budak lain semua dia bully. Pasal apa? Semua satu kelas 13. Tapi ilmu ni ustaz pun takut dengan dia. Pasal apa? Jurumiyah dalam kepala. Cik ustaz ngajar dia tidur. Mau tahu tak pasal apa dia tidur? Orang yang aku dah habis satu kitab dalam kepala aku dengan ustaz ni, al-kalamu al-mu'rabatu qismani qismun yu'rabu bil hurufi qismun. Alamak, beri. Sampai dia kacau kawan dia. Kawan dia dah tahu. Masa tu ustazah tu hidup lagi, guru saya lah, menantu almarhum Tuan Haji Ghazali tu. Masa tu dia masuk satu idadi. Idadi ni 3 tahun. 1, 2, 3. Terus masuk satu senawi. Langkah 3 tahun, 4 tahun. Zaman saya tu ada lagi. Ada lagi budak-budak cerdik macam tu. Sekolah kebangsaan tak ada. Tak ada. Cerdik macam mana pun, situ lah. Yang kita duk dengar tu pun apa? Putera-putera tu apa? Adi putera. Tu pun pandai matematik je. Lagi hal lain tak tahu. Tu pun tengok makin ke depan ni tak tahulah lain ni apa cerita kan. Tapi tengok tak silap nanti tak kopor orang lah. Pasal dia tak tahu hala tuju dia nak ke mana. Cerdik dia tu memanglah matematik. Sebut 2 angka darab, sebut 3 angka saya darab, 4 angka jumlah tu, sebut 1 angka lagi, sebut 2 angka saya darab. Dia boleh congak gitu je. Kau pakai kalkulator dia boleh sebut. Sebelum kau tekan sama tu dia dah keluar jawapan tu. Kalau keluar pun dia semak, dia sebut betul-betul. Saya silap engkau yang silap tekan, jawapan tak betul. Boleh pegang kalkulator semua. Tapi pandai matematik je lah. Akidah belum tentu. Orang macam tu nak kena belajar orang pondok tu. Kalau macam tu belajar pondok macam mana? Belajar matematik, mantik, nahu, soroh, Quran, tebuk tahu mana. Kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Dijumpalah masalul ladzina kafaru. Kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Dia pantang tu. Petik je. Tuk keluar. Keluar. Ini jenuh melengun, terkeluar je mata. Terberak-berak, tak keluar ayat. Steady ya, kena steady ya. Very tough nya, pondok. Satu anak cerdik hantar pondok. Pondok lain saya tak tahu. Kita punya hajari ni hantar je pondok. Insya-Allah. Saya pun bukan cerdik mana, tapi saya tahu cara nak asuh bagi pandai. Insya-Allah. Saya tahu.
Ni masa belum lagi lah, kita baru sambil-sambil. Tak pandai esok, kita suruh kaut teh arnab, bagi kahwin arnab, buat kandang burung merpati. Esok kita jual lah, ambil gambar, cara nak iklan, marketing, masuk Shopee macam mana. Mak masak burger, kita bagi latihan ayam gunting, macam mana nak buat resipi. Tak ada pun suruh dari tukang masak, tak ada pun binaan-binaan ni kita suruh dia maju simen esok. Habis-habis tak ada, suruh jadi Pak Gad depan tu. Sampai itu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia boleh pagi duduk bawah matahari tak rasa panas, terlalu ingat Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Tak panas ke? Neraka esok panas lagi, la ilaha illallah. Boleh ke? Macam tu lah sahabat Nabi. Steady boleh kan macam tu kan? Memang kita nak macam tu kan. Saya pun tak tahu kat mana. Allah. Baik. Jadi Allah mestilah dia ada sifat sempurna. Jadi berkata-kata tu maksudnya ada pada Allah sifat kata. Ada. Jadi Allah tentu sabit zat dia, dan ada sifat dia, masih sifat ketuhanan tu umum, khas, kalam. Dan kita bincang ni atas nama sifat, bukan atas nama perbuatan berkata-kata, bukan. Wa kallamallahu Musa, itu kallama fi'il. Fi'il tu Allah Ta'ala ditanjizi hadiskan pada makhluk dia sifat kalam yang dah tanjizi qadim. Tu ngaji kitab lain pula tu. Pasal ada istilah-istilah ilmu, lagi kita faham istilah lagi sedap, dan dobit ilmu tu dia mudah faham, dan insya-Allah faham tu disiplin ilmu kejap dia tak akan tergelincir. Okey, sikit saya sebut-sebut benda macam tu. Tu kena ngaji lama tak? Yang ni baru first level, tak ada level apa pun, biasa dia baru hayun sekali lalu dengar itu. Jadi nak ambil dalam ni tu khusus lah. Dan dalam saya duk sebut tu macam-macam benda tu yang kena khusus tu untuk nak faham dia, nak boleh support tu apa yang saya sebut tu. Baik. Jadi atas kita bicara ni, bicara sifat, sekalipun kalau disebut dalil nanti, dalil Allah Ta'ala berkata-kata apa? Wa kallamallah. Kita ambil perkataan wa kallama tu bukan nak mendalilkan fi'il, tapi bila ada fi'il tentu sebut sifat. Bila kallama tentu sebut kalam, pasal kallama fa'ala. Sepatutnya kallama yukallimu taklim, sebelum taklim mesti daripada kalama yaklamu kalaman, mesti sulasi mujarrad, masdar dia dulu, roots dia, words asal dia adalah kalam. Bila kalama tentu sebut kalam. Taklim syuali, pasal kallama yukallimu taklim, fa'ala yufa'ilu taf'il. Tak faham tak? Tak faham tak? Ngaji lama sikit lah tu. Itu disiplin ilmu. Kalau orang kata macam mana nak faham tu? Apa disiplin dia? Itulah saya kata kena duduk sini, kena berkampung betul-betul lah kan? Allah. Baik. Jadi sifat kalam tu atas nama sifat berdiri di zat Allah Ta'ala. Maksud berdiri tu ada sungguh di zat. Macam mana sabit zat Allah, macam tu sabit sifat kalam Allah. Dan dengan kalam lah Allah Ta'ala berkata-kata. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, sedia kala dan sentiasa. Jadi nak cerita apa ni? Zat dan sifat memang qadim dan baqa. Tu sedia dan sentiasa. Zat Allah sedia dan sentiasa. Sifat Allah sedia dan sentiasa. Antara yang sedia apa dia? Nama Allah sedia dan sentiasa. Dan Allah di atas sedia dan sentiasa, kenapa? Pasal dia tak akan ada sebarang perubahan berlaku pada dia. Pasal dia perfect. Yang berubah ni makhluk unperfect. Yang unperfect saja yang berubah. Satu, makhluk bahasa lain alam masih wallah, dia mutaghayyir. Allah daim al-baqi. Mana daim apa dia? La yataghayyar. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'hu wa huwa al-ana kama alaihi kan. Sabit dalam hadis.
Allah dia memang dah sedia ada. Tak ada siapa ada masa dia sedia ada tu sebelum dia buat makhluk. Sekarang ni walaupun dah ada makhluk, tetap macam mana dia ada dulu, tetap macam itulah dia, tak berubah sikit pun. Itu adanya makhluk sedikit pun tak mengubah Allah dari sudut zat dia yang sedia sentiasa, sifat dia yang sedia sentiasa, begitu juga nama dia yang sedia sentiasa, tak ubah sikit pun Allah. Yang ubah kita, yang ubah makhluk. Okay. Itu comparison yang mesti faham. Makhluk macam mana, Allah macam mana. Dan bila Allah atas kita bicara sifat kalam ni, tentulah kalam Allah atas prinsip kita belajar salbiah tu mesti mukhalafah lil hawadis. Jadi kalau dia ada sifat kata, macam mana dia hidup bukan dengan roh, dia melihat bukan dengan mata, dia mendengar bukan dengan telinga, dia mengetahui bukan dengan otak, bukan dengan berfikir, dengan merenung, dengan buat analisa, kajian, uji, cuba. Subhanallah. Dia kuasa bukan dengan tangan dan kaki, dia menentu bukan dengan hati dan perasaan. Subhanallah. Yang itulah dia berkata-kata bukan dengan mulut, bukan dengan bibir, bukan dengan gigi, bukan dengan ada makhraj huruf, bukan dengan ada dulu kemudian. Tidak. Subhanallah. Makhluk, ya, makhluk dengan nak ada sifat Allah Ta'ala zahirkan kat kita ni dengan anggota. Nak ada akal, otak. Tu pun akal satu anugerah lain, otak satu hal atas nama alat. Nak bagi lihat, mata. Nak bagi dengar, telinga. Nak bagi bercakap, mulut. Nak bagi boleh ada kekuatan, dia bagi tangan, kaki, otot. Nak bagi kehendak, dia bagi hati, perasaan, ada ilham. Itu kot sekali lalu bahasa. Ada hati, ada jiwa. Nak bagi hidup, dia bagi roh. Itu kita, Allah. Subhanallah. Kalau ada orang disebahkan Allah Ta'ala macam tu, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanallah. Tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Satu atas kata sifat kalam ni sabit pada dia sentiasa, sedikala sentiasa. Sabit sifat kalam ni dengan tiada huruf, dengan tiada suara, tiada permulaan, tiada kesudahan. Maksudnya tak ada depan belakang, yakni bukan dimula berkata-kata tiap-tiap satu perkataan kemudian dia diam. Tak, Allah Ta'ala berkata-kata bukan macam mana kita berkata-kata. Saya berkata-kata, ada cakap, diam, ada dulu, ada kemudian. Itu yang kita belajar disiplin angka pun kita sebut wujud, qidam, baqa'. Dia ada tartib zikri, pasal kita tak boleh sebut sekali. Allah sedia dan sentiasa, tak boleh kita nak hurai dengan kata-kata, tapi tanzihkan dia apa yang tak sepatutnya pada dia. Jadi memang sabit kalam dia bukan ada suara, bukan dengan berhuruf. Kalam dia bukan ada dulu kemudian. Apa dia? Macam mana segala sifat kesempurnaan dia, kita tak boleh nak describe, tak boleh nak huraikan dia. Macam itulah juga kalam tak boleh nak describe dan hurai. Prinsip dia mesti sifat dia sempurna, mesti mukhalafah lil hadis, takkan ada langsung syibih. Kalau tak misil pun, misli pun tak ada. Macam mana nak misli dengan Allah Ta'ala? Tidak. Makhluk punya sifat tidak sama sekali pada Allah Ta'ala. Tak mana sifat makhluk tu? Dulu kemudian ada huruf, ada suara, ada sengaw, ada gigi, ada mulut, ada bibir, ada frekuensi, ada gelombang. Allah subhanallah. Subhanallah. Tapi sabit dia ke sifat kalam? Ya. Tak ada kalam, bisu. Bisu mustahil. Takkan Tuhan bisu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita bicara kalam macam ni atau istilah ulama tauhid, kalam macam ni dipanggil kalam nafsi. Apa dia kalam nafsi ni? Kalam nafsi sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu dia panggil kalam nafsi. Yang tu yang tak ada huruf, tak ada suara, tak ada dulu, tak ada kemudian, bukan makhraj, bukan bertitik, apa pun tak. Untuk apa? Kalam nafsi maksudnya sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala, semestinya mukhalafah lil hadis. Yang tu dipanggil kalam nafsi.
Mesti hadam lah tu. Saya nak sebut satu lagi. Kita baca Quran tak? Ada dulu kemudian? Ada huruf? Ada suara? Tu ada pula suara. Quran kalamullah ke kalam makhluk? Kalamullah. Tadi kata tak ada huruf suara. Tak ada dulu kemudian. Ni ada juzuk, ada surah, ada huruf, ada suara, ada tulisan. Jawab. Yang tu dipanggil kalamullah, kalam lafzi. Ni kalam nafsi ni. Qadim. Tiada huruf, tiada suara, tak ada dulu, tiada kemudian. Pasal sifat kalam yang ada di zat. Quran kita baca ni, kita baca. Asal dia memang datang daripada Allah Ta'ala. Macam mana proses daripada Allah Ta'ala tu sampai ke kita, sekali lalu saya sebut. Kalamullah, sifat kalam yang ada pada dia, dengan tu dia berkata-kata, dan nak zahirkan kata-kata dia boleh bagi faham makhluk dengan tanpa ada perantara. Macam mana dia berkata-kata dengan Nabi Musa, ada bab nanti kita jumpa insya-Allah depan nanti. Memang bab ni kita bicara nanti macam mana maksud kalam Allah Musa taklima tu. Dia boleh bagi faham kalam nafsi dia yang tak huruf suara tu pada siapa dia kendaki. Apa asal saya nak sebut tadi? Dia boleh faham itu, tapi Allah Ta'ala di atas perjalanan sabab musabab atau perjalanan sunnah dia nak setiap kalam dia yang dia nak zahirkan kat kita, dia perintahkan supaya qalam tulis di Lauh Mahfuz. Nak turun misalnya ayat pertama kat Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh Lauh Mahfuz. Kalam tulis. Cicit bunyi itu saya lah bunyi kan. Jibril tengok, Jibril turunkan ni kat Muhammad. Jibril yang ambil baca, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril yang transfer kan. Dan Jibril bukan Allah, tapi kalam tu datang daripada Allah, dah bukan daripada Allah ke Jibril terus. Bahkan Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz, ambil baca sampaikan kat Rasulullah. Satu melalui Jibril, satu tak namakan Quran kita baca ni, melainkan atas namanya Quran ni kalamullah, kalam lafzi yang mesti turun melalui Jibril alaihi salam baru panggil Quran. Faham? So, Quran kita baca 30 juz ni semua melalui Jibril. Bahkan kalau kita khas belajar ilmu, ada yang Rasulullah dapat faham terus kalam nafsi Allah Ta'ala bagi faham. Betul Rasulullah tak melalui Jibril, dia huraikan apa Allah Ta'ala kata dengan kata-kata Rasulullah SAW sendiri, tanpa dia kata Jibril yang cakap. Dia tak kata macam tu. Dia kata qala Allahu azza wa jalla. Dia kata apa? Ana inda dhanni abdi bi. Tu antara hadis-hadis tu Rasulullah sabda. Memang terus faham daripada Allah Ta'ala tanpa perantara. Yang tu dipanggil hadis qudsi, bukan Quran. Quran mesti melalui Jibril. Kalau dia tak kata Allah Ta'ala kata, dia keluarkan kata-kata dia, semestinya bukan daripada nafsu dan hawa. Yang tu dipanggil hadis Nabi SAW. Hadis Rasulullah, hadis Nabi. Ada khas pelajaran tu sekali lalu untuk bagi faham. Ada satu istilah dipanggil hadis qudsi. Namanya hadis qudsi ni apa? Kalamullah, Allah Ta'ala fahamkan ke Rasulullah kalam nafsi dia. Rasulullah ceritakan apa maksud dia dengan perkataan Rasulullah sendiri tanpa melalui Jibril. Itu dipanggil hadis qudsi. Dengar takrif dulu sekali lalu tu, faham? Ngaji kau boleh hayal, dengar, rasa macam faham. Dengar, perhati. Benda tu, cakap tu bukan sebarang tu. Bukan cerita mani lombong ni, bukan cerita mani lombong. Bukan cerita durian ni. Ada ilmu yang perlu didobit. Itu yang antara syarat main mengaji sini 15 ke atas.
Yang mana duk ada ni, yang buat masa yang ada ni, terima je lah kan. Pasal dia orang nak duduk, duduk lah. Kalau tengok tak boleh duduk nanti, duduk rumah lagi besar tu. Bagi boleh ada kemampuan untuk faham apa saya cakap, baru main. Tapi kalau umur 13 dah boleh faham, tambah umur 9 boleh faham, jangan buat malu. Kat ilman. Oh. Jangan buat malu. Ilman boleh jawab lagi. Afif tak boleh. Kacau. Tambah kholis. Oh. Ramai ada orang kata sebut-sebut nama ni. Rumah aku. Beli apa? Lantak aku lah. Rumah aku. Semua anak-anak aku ni. Kan anak kan? Cerita apa? Apa cerita ni? Belajar. Itu yang kalau umur kata 8 tahun hantar boleh lah ustaz. Jenuh aku basuh pagi pakai pampers, malam-malam siang-siang buka pampers dulu, kencing tilam pula lagi, letih pula. Subuh nak kena tepuk-tepuk dulu nak maghrib subuh, letih. Panggil pun nak makan pun kena lahung dulu, panggil sarapan pagi. Jenuh jenuh tu. Nak mai sini dia dah ada akal lah. Tengok sampah tak payah suruh, dia akan kutip. Takkan tak faham lagi hadis Nabi. Kalau ada benda menyakiti di jalan, ambil itu sedekah, sebut la ilaha illallah. Sedekah besar tu. Sebut bab iman paling besar dengan bab iman paling kecil sekali. Best. Takkan nak tunggu besi terpacak jalan, dia tahu. Selama tadi ni tak ada akal. Budak-budak memangnya tu. Tapi dah tua-tua macam budak-budak ni nak kena sekeh. Itu satu hal. Kadang kena tunjuk ajar juga kan. Tu yang saya kata bagi yang matang sikit. Yang matang sikit, yang reti sikit. Itu cerita sikit beberapa perkara tentang prosedur-prosedur nak masuk sini. Nak tunggu umur 8 tahun, 7 tahun, tunggulah sikit. Kami ada panjang umur. Ramai-ramai makcik-makcik ada, kakak-kakak ada yang besar-besar tu. Sambil-sambil tu dia boleh ngasuh adik-adik dia macam tu. Esok kita cerita lain. Buat masa ni dah je lah. Nak terima muslimat pun susah tu. Jadi padang ragut lembu tak ada apa lagi. Yang tu insya-Allah lah adalah doa lah banyak-banyak, mudah-mudahan dimudahkan, disegerakan, dicepatkan. Tak ada pun inilah apa yang boleh ambil lah dulu kan. Apa nak cerita tadi? Macam mana boleh cerita tu? Budak-budak ngaji dengar kalam lafzi. Jadi Quran kalam sifat kalam ni kalam nafsi, itu qadim, sedia, sentiasa. Quran kita baca memang kalamullah, asal datang daripada Allah. Bukan Allah berlapas sebut betul malaikat Jibril dengar cerita kita, tak. Allah Ta'ala perintah kan supaya ditulis di Lauh Mahfuz, Jibril ambil baca. Bahasa mudah ni macam itulah. Allahumma salli wa sallim ala. Ni saya nak cerita apa? Hadis kursi. Hadis kursi lafaz daripada Rasulullah, tapi mafhum dia, faham dia daripada Allah, bukan melalui Jibril. Allah faham ke Rasulullah kalam nafsi dia. Itu dipanggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Istilah. Jadi ke depan memang kita jumpa nantilah. Apa dia? Kalam lafzi. Yang kita duk belajar ni, sifat kalam ni, yang kalam ni, kalam apa? Ni sifat kalam ni, hadis, kalam nafsi nama dia. Tak ada huruf, tak ada suara, tak dulu, tak ada kemudian. Mustahil bibir, suara, gigi, anak tekak, makhraj huruf, subhanallah. Tapi nak baca Quran yang kalam lafzi mesti dengan disiplin tu, panjang, pendek, dengung, tak dengung, 2 harakat, mana ikut kaedah siapa, kiraat siapa, riwayat siapa. Kalau atas turuk siapa kau baca, semua ada disiplin ilmu. Baca jangan ikut kehendak rasa, tapi mesti mengikut salah silah. Macam mana kau terima cara baca, kiraat siapa, riwayat siapa, turuk siapa kau baca. Tak tahu apa tu, ngaji lama sikit, khas untuk ngaji Quran tu.
Setelah kita belajar macam ini, belajar macam mana supaya cara hidup kita ikut kehendak Allah dan Rasul. Ikut kehendak Allah dan Rasul, ibadat. Walaupun tidur, ikut kehendak Allah dan Rasul, ibadat. Keadaan tidur, jangan tidur menyerap. Itu kehendak setan. Keadaan nafsu. Ngiring kanan, kiri. Itu keadaan terbaik. Kalau orang ada masalah, ngiring kiri. Kalau tak ada masalah, ke kanan. Sebaiknya pula menghadap kiblat. Macam tu kan. Ada keadaan-keadaan dia ajar. Jadi walaupun kita tak suka tidur macam tu, kena tidur macam tu. Pasal Rasulullah ajar tidur macam tu. Jangan tidur menyerap. Itu setan tidur. Setan duk tenggek naik kuda belakang. Andai iba. Duduk belakang kita. Jangan jadi perangai tidur menyerap. Setan namanya. Takkan nak jadi setan. Nak ikut setan. Bagus. Tak nak ikut setan tapi tidur macam setan. Janganlah. Saya tak kata siapa-siapa lah. Itu kita belajar sambil-sambil ya. Baik, selesai situ. Menyambil itu saya sebut ahli kursi tadi. Nanti ke depan kita jumpa insya-Allah. Apa dia? Maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala lagi, azali lagi, atas nama kalam nafsi dia dah sabit, azali lagi, yang wajib mustahil harus. Allah Ta'ala dah siap tanjizi kodim. Macam mana ilmu dia tanjizi kodim, macam itulah apa kalam dia untuk dia nak kata apa yang sabit dengan ilmu dia, tanjizi kodim. Ada pelajaran tu nanti. Tomorrow morning we will continue it insya-Allah. Okay? Malam ni dekat tu ya dulu. Sambung nanti. Maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang wajib, mustahil, harus. Jumpa depan. Kita akan jumpa ta'alluq sebab kalam. Dan saya tak sebut lagi apa-apa istilah-istilah tu, sekadar untuk fokus kita sifat ada di zat, qadim, sedikit perbezaan antara ni yang ni kita bicara ni, kalam ni kalam nafsi, beza dengan kalam lafzi. Quran yang kita duk baca ni lafzi, dan sedikit hadis kursi. Itu pelajaran malam ni. Soalan kalau ada. Ya, hadis kursi bahasa lain dia makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi SAW sendiri tanpa melalui Jibril. Hadis Nabawi makna dan lafaz daripada Rasulullah, dan takkan menyalahi Allah. Pasal wa ma yantiqu anil hawa. Okey. Hadis Quran macam mana? Lafaz dan makna dari Allah melalui Jibril. Itu Quran. Itu Quran. Quran. Kalau nafsi, mana ada lafaz? Kalau nafsi, sifat kalam ada pada Allah Ta'ala azali. Ya. Jadi banyak konteks tu kena perhati tu. Kalau boleh pungut semua insya-Allah. Boleh. Lagi. Ketika Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa tu, adakah Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalam nafsi? Best soalan. Bagus kat soalan lah. Sikit boleh duduk pondok macam ni. Kalau tak balik rumah, tolong mak masak. Ada sah dia tak panggil-panggil lagi. Macam mana soalan tu? Nak jawab macam mana? Nisbah belajar tomorrow morning punya lesson tu. Tapi dia tanya lah. Okay, pick up juga lah dia. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, adakah berkata-kata dengan kalam nafsi? Semestinya Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalam kalam nafsi. Allah Ta'ala tak berkata-kata dengan kalam nafsi. Betul saya sebut ni. Sorry. Silap, sorry. Allah Ta'ala semestinya dia berkata-kata bila dan sentiasa. Apa? Mesti berkata-kata dengan kalam nafsi. Takkan ada pada Allah Ta'ala Allah berkata-kata dengan kalam lafzi. Pasal kalam lafzi ni makhluk.
Jadi Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa tu kalam apa? Nafsi lafzi. Nafsi. Jadi macam mana kalau nafsi tak ada huruf suara tapi Nabi Musa boleh faham? Allah Ta'ala beri Nabi Musa keupayaan untuk Nabi Musa faham kalam nafsi Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala bagi faham kat Rasulullah SAW boleh faham kalam nafsi Allah Ta'ala. Lepas tu Rasulullah ceritakan dengan perkataan dia sendiri atas nama hadis Qudsi. Kan tu? Ada ni? Boleh? Alhamdulillah. So masa dengan baik simpan dalam fikiran. Saya pernah tanya ke Abah macam ni. Oh, Abah. Abah tu bahasa Arab, jangan bahasa Melayu. Tapi jangan Abah tu, Abah tu lain. Abah tu, oh tak faham sudah. Okey, lain. Ya. 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 Maksudnya sifat yang dengan itu nanti kalau dia berkata-kata sekalipun sedia dan sentiasa. Pasal sifat dia macam mana sifat dia qadim, cuma bila dia zahirkan dengan berkata-kata, misalnya contoh dengan Nabi Musa tu, dia tanjiskan kalam nafsi dia. Itu istilah. Jumpa nanti esok insya-Allah. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min syamsika wa lana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.